Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Objektiviti dan Subjektiviti dalam Penulisan Sejarah Satu Penelitian Semula. Saya akan membentangkan kertas kerja ini di International Conference on Communication Management and Humanities ataupun dalam singkatannya ISOMA. Sebelum saya memulakan pembentangan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Hamid. Saya merupakan seorang pelajar di University Malaysia Sabah yang terletak di Malaysia, di Sabah, Kota Kinabalu. Okey, dalam melaksanakan saya punya kertas kerja ini, saya akan menggunakan kaedah kajian iaitu kaedah interpretasi. Saya hanya menggunakan kaedah interpretasi dan merujuk kepada bahan-bahan sekunder lain yang sedia ada lah yang berkaitan dengan kertas kerja yang saya akan bentangkan ni. Okay, yang pertama, dari sudut pengenalan, sejarah merupakan satu disiplin ilmu yang mampu berakar di mana-mana disiplin ilmu yang lain. Bermaksudnya sejarah ini boleh hidup di disiplin ilmu sejarah, disiplin ilmu geografi, ya. Sejarah ini juga boleh mampu berdiri di disiplin ilmu sains dan juga matematik. Kedua-duanya mempunyai sejarah, bukan setakat kedua-duanya lah, majoriti disiplin ilmu yang ada di dunia ini mempunyai sejarahnya tersendiri. Beri pentingnya disiplin ilmu sejarah ini juga datang bersama-sama dengan kepelbagaian makna yang dibawa oleh perkataan sejarah itu sendiri. Okey, pertama sekali, perkataan sejarah ini dikatakan berasal daripada perkataan bahasa Yunani lah. Bahasa Yunani iaitu historia, yang membawa pengertian pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan secara melihat ataupun mendengar. Dalam masa yang sama juga, seorang sejarawan yang mungkin tidak asing lagi untuk dikenal ya pada dunia pada hari ini, iaitu Herodotus, yang memaknakan sejarah itu dalam karyanya Historis, yang bermaksud penyelidikan terhadap peristiwa silam maupun sezaman. Dan tidak ketinggalan juga, perkataan sejarah juga ini mengalami perkembangan, mempunyai perkembangan di negara-negara lain lah, sekaligus membawa perubahan istilah sejarah itu sendiri daripada histori dan Geschichte yang mempunyai maksud sebagai cerita sebelum berkembang maknanya menjadi penyelidikan ataupun penyiasatan. Itu dari sudut pandang Eropah, ya. Maksud sejarah ini pada sudut pandang Eropah. Manakala dari sudut pandang alam Melayu misalnya, perkataan sejarah itu mempunyai makna tersendiri. Kita dapat melihat di alam Melayu ni, perkataan sejarah itu berasal daripada bahasa Arab yang iaitu sajaratun, yang bermaksud pohon atau pokok. Pohon yang dimaksudkan melalui istilah bahasa Arab iaitu sajaratun itu melambangkan erti salasila, riwayat, keturunan dan asal usul yang bercabang. Ya, perkara ini turut disokong oleh sejarawan barat juga iaitu Winston, yang menyatakan istilah sejarah bermaksud salasila, tawarik dan juga babat. Di samping perkataan sejaratun ataupun istilah sejaratun ini, istilah sejarah turut disinonimkan dengan tarik, yang membawa maksud penulisan sejarah, catatan, peristiwa mengenai masa lalu, tahun dan juga kronologi. Jadi secara umumnya, apapun yang membawa maksud sejarah itu semuanya berkisarkan tentang masa lalu, perkara yang sudah berlaku, ya. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan objektiviti dalam penulisan sejarah, ya. Aliran objektiviti dalam penulisan sejarah ini telah memperkemaskan lagi penulisan sejarah, terutama sekali dalam aspek sumber. Maksudnya di sini, sebelum wujudnya aliran objektiviti dalam penulisan sejarah ni, penulisan sejarah tradisional, saya istilahkan sebagai penulisan sejarah tradisional yang digunakan oleh contohnya sejarawan Thucydides dan juga Herodotus dalam mencatatkan peristiwa-peristiwa masa lalu itu
mereka menggunakan sumber-sumber yang bukanlah suatu sumber yang tidak sahih, namun jangka waktunya itu agak tidak rasional. Sebagai contohnya, perang tersebut berlaku sekitar tahun ini, sebagai contoh ya, perang tersebut berlaku sekitar tahun 1900. Namun sejarawan pada waktu itu menggunakan sumber tahun 2100 misalnya. Jadi dalam jangka waktu yang panjang tersebut, sumber yang digunakan itu boleh dipersoalkan lah. Jadi dengan wujudnya aliran objektiviti dalam penulisan sejarah ini yang lebih menekankan aspek sumber dalam penulisan sejarah, telah memperkemaskan lagi disiplin ilmu sejarah itu sendirilah. Idea ini telah dilakukan oleh ataupun telah dimulakan oleh seorang sejarawan yang tidak asing lagi untuk dikenal, yaitu Leopold von Ranke, di mana gagasan ataupun slogan yang terkenal dalam aliran ini adalah no document no history, ataupun tiada dokumen tiada sejarah. Maksudnya di sini para sejarawan pada ketika itu ditekankan untuk menggunakan sumber-sumber bentuk dokumen daripada arsip, bagi membantu dalam penulisan sejarah lah. Dan dalam masa yang sama juga melalui aliran ini, penulisan sejarah itu dikatakan lebih bersifat saintifik dan seperti sebenarnya berlaku. Jadi pewujudan aliran objektiviti dalam penulisan sejarah ini telah sedikit sebanyak membantulah dalam memberikan napas baru dalam penulisan sejarah, terutama sekali dalam aspek sumber. Seterusnya pula, apakah yang dimaksudkan dengan aliran subjektiviti dalam penulisan sejarah ya? Dunia persejarahan telah mengalami perkembangan bermula daripada aliran objektiviti, kemudian wujudnya lagi satu aliran dalam penulisan ilmu sejarah yang dikenali sebagai aliran subjektiviti. Gagasan ataupun slogan yang dibawa oleh aliran subjektiviti ini ialah sejarawan merupakan raja kepada sumbernya dan bukannya hamba kepada sumbernya. Berbeza sedikit dengan aliran objektiviti, di mana aliran yang dibawa oleh idea ataupun gagasan yang dibawa oleh aliran objektiviti ini dia lebih saya istilahkan lebih sumber itu menjadi raja kepada sejarawan. Jadi maksudnya sumber itulah yang akan mengontrol, mengawal gerak-gerik ataupun penulisan ataupun alat tuju penulisan sejarawan itu sendiri. Dalam masa yang sama juga aliran objektiviti ini dah lebih kepada arsip yang boleh dikatakan sejarah itu adalah arsip dan arsip itu adalah sejarah. Berbeza pula dengan aliran subjektiviti tersebut. Aliran subjektiviti tersebut menerima kenyataan ataupun hasil kajian baru tanpa menghadkan sumber berbentuk dokumen ataupun dokumen arsip semata-mata. Maksudnya di sini dia lebih menerima berbagai sudut pandangan lah, walaupun tidak seperti sebenarnya berlaku, tapi aliran subjektiviti dia akan melihat bagaimana sejarawan itu menggunakan sumber yang sedia ada untuk mengolah peristiwa yang telah berlaku tersebut. Lebih dalam bahasa mudah untuk lebih dipahami ialah interpretasi aliran subjektiviti ini dia lebih menerima interpretasi yang dilakukan oleh para sejarawan. Tidak dapat dinafikan kewujudan aliran objektiviti dan subjektiviti dalam penulisan sejarah ini memberikan impak yang sangat besar dalam disiplin ilmu sejarah. Akan tetapi ia telah mengakis sedikit sebanyak kredibiliti dan juga kewibawaan sumber yang ada di alam Melayu, khususnya bagi aliran objektiviti. Ia telah mendatangkan kekeliruan dalam kalangan sejarawan, khususnya yang berminat untuk mengkaji dunia kemelayuan ataupun alam Melayu. Pada awalnya, budaya ataupun tradisi keilmuan masyarakat di alam Melayu adalah lisan dengar.
Hal ini berlaku karena tidak semua lapisan masyarakat pada waktu itu menguasai kemahiran membaca dan juga menulis. Golongan yang menguasai kemahiran tersebut lebih kepada golongan-golongan istana. Maka atas dasar itulah budaya lisan dengar ini lebih digemari oleh masyarakat Melayu pada ketika itu, di samping penyampaian yang kaya dengan nilai estetikanya. Namun perkembangan teknologi khususnya berkaitan dengan media cetak, sumber lisan yang pada awalnya diterima oleh masyarakat setempat akhirnya ditolak. Ditambah lagi dengan slogan saintifik dalam penulisan sejarah, yaitu seperti sebenarnya berlaku, maka sumber yang dahulunya berwibawa telah perlahan-lahan diperlekehkan. Hal ini berlaku apabila tradisi budaya lisan dengar yang seringkali diamalkan sebelum wujudnya media cetak tersebut kaya dengan nilai estetikanya. Maksudnya di sini nilai estetikanya tuh apabila penyampaian yang disampaikan oleh misalnya penglipur lara, ya, dia mempunyai dua makna dalam satu teks mempunyai dua makna, ya. Bagaimana? Jadi di situ kita akan melihat ataupun di situ masyarakat pada waktu itu akan melihat apakah message yang tersirat dan tersurat yang disampaikan oleh penglipur lara pada ketika itu. Maka dengan itu para sejarawan harus berani, ya. Maka dengan itu para sejarawan harus berani untuk menggunakan bahan-bahan alam Melayu seperti Suratus Salatin dalam mengkaji berkaitan dengan alam Melayu ini. Hal ini juga karya Suratus Salatin ini antara karya yang tersedia yang mewakili perspektif alam Melayu pada waktu itu. Bagaimana pula seorang sejarawan, ya, ataupun pengkaji yang ingin mengkaji alam Melayu ataupun masyarakat Melayu ataupun dunia kemelayuan khususnya berkaitan dengan Melaka, tetapi menyisihkan sumber lokal yang sedia ada tetapi hanya menggunakan sumber baharat saja. Ya, adakah pernyataan-pernyataan Jesse Bottom misalnya yang menolak karya Suratus Salatin ini sebagai mitos dan dongeng semata-mata, ya. Jadi duduk letaknya arah tuju penulisan sejarah ataupun aliran objektiviti itu hanya berpaksikan kepada dunia barat saja tanpa melihat melihat tradisi ataupun budaya yang diamalkan di alam Melayu pada ketika itu. Jadi secara kesimpulan apa yang saya dapat simpulkan di sini, adanya objektiviti dan subjektiviti dalam penulisan sejarah sememangnya memberikan napas baru dalam ilmu sejarah, kan tetapi sedikit sebanyak dia telah mendatangkan kekeliruan, ya, dalam kalangan para sejarawan khususnya yang ingin mengkaji tentang dunia kemelayuan khususnya berkaitan dengan Melaka. Karena saya hanya memfokuskan karya Suratus Salatin, ya. Meskipun ada wujudnya aliran subjektiviti yang seringkali menerima ide-ide baru ni, namun para sejarawan khususnya tempatan masih lagi mempunyai keraguan dalam menggunakan sumber-sumber yang bercirikan sastra sejarah tersebut. Jadi diharapkan dengan kertas kerja ataupun pembentangan yang saya lakukan ini sedikit sebanyak dapat membuka minda para penyelidik yang akan datang lah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.